rasanya oh bila kita bersama. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda semua. Sebelum kita memulakan hari kita, jagalah kebersihan, ya. Ini macam marah hanya bagi banyak Kan, betul ni. tak. Kalau nak buat macam ni, dia diserta dengan sebuah nyanyian. Oi, macam mana baik suruh ajar saya. Rose, Rose, sayangku, cucilah tangan. Yang tu semalam punya version. Jadi bila anda nyanyi-nyanyi ni sambil cuci tangan ni tak adalah terasa macam satu paksaan. Betul. Lagi pun ini lagu semalam. Shanghai Sister. Shanghai Sister. Hari ini London Brothers. Dengan cerita kita daripada Sweet. Kita tengok version ni macam mana pula untuk cuci tangan ni. Betul. Dan hari ini seperti biasa kita akan bercerita kepada anda dan kita membawa anda guest-guest yang memang sesuai lah untuk kita hari ini bercerita tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua peringkat masyarakat. Okey. Dan especially sekarang ni kita nak cerita pasal cinta. Tapi sebelum tu, kita nak cerita pasal COVID-19 ni. Okey, pasal COVID-19 ni sebab kita tengok sekarang ni seluruh dunia telah pun menghadapi satu situasi yang amat sukar dan oleh kerana itu di Malaysia pun semalam Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun membuat pengumuman khas mengenai COVID-19 ni, bagaimana kita punya prokasi kita untuk sentiasa jaga antara satu sama lain, khususnya untuk program-program di luar yang melibatkan skala besar telah pun dibatalkan kebanyakannya. Betul. Antara banyak-banyak event yang susah kita nak batalkan adalah perkahwinan. Yes. Sebab kita tak boleh halang benda yang baik ini. Betul. Perkahwinan ni adalah satu benda yang ditunggu-tunggu kan. Maknanya diorang dah tunggu dah lama nak kahwin dengan orang yang mereka cintai apa semua. Tiba-tiba dengan COVID-19 ni nak kena cancel apa semua. Tak boleh. Sebab okey, ada orang mempunyai satu idea yang menarik. Kalau diorang ada wedding, ini cara dia. Kita ada satu video kepada anda. So, kami ucap terima kasih juga kepada pengantin dan juga orang yang mengambil video ni. Sebagai contoh. Okey, kena tunggu dulu. Salam ni biasa. Seperti biasa, ini salam. Kalau biasa nak hulur duit, time ni lah boleh hulur duit. Yang paling sesuai sebab orang tak nampak. Yes. Tapi sebenarnya sekarang ni telah orang kata macam dikempenkan bahawa jangan bersalaman. Betul. Maknanya dia ada cara-cara untuk mengucapkan salam kepada orang. Ini yang last ni yang penting. Tu dia. Depan salam, yang belakang standby. Yes. Hand sanitizer. Yes. Cuma soalan saya, yang bersalam diri tu tak sanitize? Kat ujung nanti dia akan ni lah. Tapi kalau kita tengok family ni, nampak sangat diorang daripada keluarga yang punya background perubatan. Sebab dia punya hand sanitizer dia tak macam ni. Betul. Ini macam biasa je. Yang tu macam dia ambil kat klinik. Mungkin dia buka klinik ataupun hospital lah. Tapi baik, sekali lagi, salam hormat kita tu macam mana kalau kita jumpa orang? Kalau jumpa orang, macam ni. Yes. Tak pun, macam ni boleh. Macam ni boleh. Punch pun boleh. Sebab saya pernah ada sekali tu saya salah dengan bos saya. Dia kata dia tak nak salam, dia nak punch. Dia nak punch. So kita punch. Tapi sebenarnya punch pun ada sentuhan tu. Bahaya tu. Serius lah. Iyalah. Alamak. Tapi tapak tangan tak apa. Okeylah. Janji jangan tapak tangan. Itu je. Okey. Hari ini kita nak cerita pasal cuaca pula. Jadi apakah perancangan kita untuk hari ini? Tapi saya sebagai seorang rakyat Malaysia ataupun warga bumi yang prihatin, kalau boleh jangan ke mana-mana. Alright, jadi kita nak mulakan dulu. Hari ini di Johor Bahru dijangkakan ribut betis, begitu juga di Bandaraya Melaka. Wow. So kita ke Seremban yang insya-Allah akan mengalami cuaca yang agak cerah pada hari ini, dan juga Kuala Lumpur dan juga Shah Alam juga diramalkan cerah juga sebagaimana dengan Kuching ini. Okey. Seterusnya kita nak beralih pula untuk anda yang berada di Shah Alam, juga dijangkakan cerah. Alhamdulillah, di Lembah Kelang. Dan seterusnya yang berada di Ipoh. Yes, ribut petir akan melanda kawasan Ipoh pada hari ini, dan di Pulau Pinang juga akan dijangkakan cerah pada hari ini. Okey, di Alor Setak juga dijangkakan cerah, dan kita tengok di Perlis juga dijangkakan cerah. Yes, sebelumnya di Pantai Timur pula, adakah di Kota Baru akan mengalami cuaca cerah juga, mungkin sama juga dengan negeri jiran mereka? Ya, Kuala Terengganu juga akan mengalami cuaca yang cerah. Tapi bila ada masalah COVID-19 ni apa semua kan, macam Muaz, Kuantan hujan. Ada family apa semua. Kalau kita tengok dengan keadaan cuaca-cuaca kita ni, dengan keadaan cerah apa semua, ada rasa nak keluar? Mungkin sebab sekarang ni nak pergi mana-mana pun macam susah lah. Kan? Dia macam kerisauan. Mungkin lah kita kalau nak pergi makan, kita pergi, lepas tu kita terus balik.
tak ada nak singgah mana-mana tempat. Kan, itu sebenarnya yang paling sesuai. Yes. Bagi saya kalau nak pergi taman rekreasi ke apa semua, saya rasa lebih baik janganlah sebab kadang-kadang kita tak tahu. Dia mungkin tak sanitize sliding ke apa ke whatever permainan yang ada kat dalam taman bila dia pergi main, dia akan pegang semua benda. Betul. Jadi benda tu kita tak boleh nak kawal. Kan, lepas pegang masuk mulut. Kan, tapi kalau makanan mungkinlah sebab kita boleh relax kejap kat kedai makan tu, jangan ambil masa yang lama lepas makan, balik seperti apa yang Muaz cakap. Alright, jadi kami nak bawa kepada anda, ini satu tempat yang menarik. Dengan ceritanya orang yang minat salai akan pergi kat sini. Wow, dia master kepada salai ni. Kepada salai. Sedap sangat ke? Saya tak tahu kalau master mesti sedap. Kan? Okey, jom kita tengok. Tak tahu mana nak makan hari ni? Jom ikut kokok kita makan di Salai Master Damansara. Dengar cerita masakan di sini semuanya berasaskan cili api. Betul ke? Bila saya duduk kat Negeri Sembilan di Kuala Pilah dulu, saya tertarik dengan dia orang punya sistem salai ni. Lepas tu dengan orang tua-tua pun bercerita tentang salai ni untuk tahan lama. Lepas tu bila saya rasa keenakan salai masak lemak cili api ni di sana, yang saya pun cetus adik dia ni terus saya buatlah benda ni. Memang kita overall cili api. Memang tak ada benda lain. Memang kita special salai masak lemak cili api. Haish, lapar pula tengok. Kalau korang nak tahu, dekat sini ada hampir 20 menu tau. Uniknya, di sini mereka menyalai menggunakan tempurung kelapa. Macam tempurung kelapa ni dia ada kelebihan dia satu. Dia tentang asap dia tu akan bau kira wangi tu. Berbanding dengan kayu. Kalau dengan tempurung ni, dia punya tempurung tu pun asap dia tu ada hasilkan macam uap minyak. Benda tu jadi lebih berbau salai lah. Proses untuk menyalai ni makan masa. Macam daging, dia mengambil masa dalam 4 jam. Itik dalam 3 jam. Kecuali macam ikan dalam 1 jam, 1 jam setengah lah. Lebih original lah benda ni. Kira macam orang dulu-dulu punya buat. Kalau salai memang sinonim lah dengan tempurung kelapa. Memang tempurung kelapa ni daripada dulu memang dia akan pakai tempurung kelapa dan daun kelapa sekali. Antara menu yang disalai adalah itik, ayam, daging, ikan keli dan juga ikan talapia. Banyak kan? Jadi ini dia sebab kenapa korang kena makan dekat sini. Kalau orang yang tahu tentang salai, sebelum makan nak masuk mulut tu dia orang dapat bau asap tu. Asap tempurung kelapa tu dia akan melekat pada daging salai tu. Di mana-mana pun orang pergi makan masak lemak cili api ni, yang spesialis sekali dekat Salai Master ni kita siput sedut. Siput sedut ni memang kerja dia renyah dan tak banyak kedai yang sanggup nak buat. Tapi kita kat sini insya-Allah 5-60 kilo sehari kita boleh keluarkan siput sedut. Memang yang beza kita dengan orang lain itulah salah satunya. Alamak, terliur pula tengok. Sebelum tu kita dengar dulu apa kata pelanggan. Jadi tunggu apa lagi guys? Jangan lupa singgah makan di Salai Master Damansara yang dibuka setiap hari mulai jam 11 pagi sehingga 12.30 malam. Saya makan nasi, kuah masak lemak, ikan keli, tempe banyaklah. Sedap, masak lemak dia sedap. Lauk dia pun sedap. Variety lah dia punya masakan dia. My family yang bawa saya makan sini malam lah. Dia kata sini sedap. Makan lemak cili api, salai, itik semua kan sedap. Saya makan lauk dia siput sedut lemak cili padi bersama dengan tempe dengan sambal belacan dia sikit lah. Sebab dia tarik saya datang kat sini sebab kita ingat dia punya rasa lemak cili padi tu. Dengan dia salai tu rasa dia punya, orang cakap apa, ketulinan rasa tu ada lah. Salai Master. Wow, tengok macam sedap ah. Orang yang suka siput sedut, apa-apa yang berkaitan dengan salai ni boleh cubalah kot. Kan? Dan apa yang paling penting, kita tak payah pergi ke Negeri Sembilan lagi untuk merasakan masakan apa ni, salai ni. Tapi kadang-kadang ada orang suka makan ni bukan saja makan tau, tapi sebanyak travel. Ya, tu biasalah tu, masing-masing ada minat apa semua. Macam contohnya ada satu tempat yang kita pergi ni, minat dia pula ke arah macam lebih kurang macam permainan juga. Okey. Tapi permainan ni macam kalau anak-anak dia main, dia mesti marah. Betul. Ya, walaupun sebenarnya itu untuk anak-anak. Dia lebih kepada untuk anak-anak lah. Kan, tapi kalau bapak dah buat koleksi yang sangat banyak, selalunya anak akan boleh tengok sajalah. Kan? Ayah, yang ni baru. Betul. Tapi tengok je kat luar. Yes. Dan koleksi-koleksi ni dia ada macam-macam. Dia ada Transformer, dia ada Gundam, dia ada Hot Wheels dan macam-macam lagi lah. Permainan untuk budak-budak yang tak membesar macam kita ni. Okey. Tapi saya rasa ni melibatkan kos yang sangat besar. Benda-benda ni bukan murah. Betul, mahal. Memang mahal. Jadi apa kata kita singgah ke Collectibles Museum dan kita saksikan video ini. Let's go.
Collectible Museum ni kita collect daripada barang-barang lama, barang baru, barang antik dan juga barang-barang diraja. Mostly dekat sini kita ada Hot Wheels, diecast yang kita dah collect lebih daripada 32,000 Hot Wheels. Milik tempat ni adalah Tengku Puan Laksmana Kelantan, iaitu Yang Amat Mulia Tengku Puan Laksmana Datuk Seri Diraja Syarifah Azwan binti almarhum Tuanku Sheikh Putra Jamalullahi. Collectibles Museum ni ditubuhkan sebagai tontonan kepada rakyat-rakyat Kelantan dan juga masyarakat di Malaysia lah. Tak kira daripada mana-mana. Sebab ditubuhkan adalah dia nak bagi masyarakat ataupun orang lain sentuh barang-barang peribadi diorang. Yang paling teku sayang Volkswagen. Sebab tu kita ada satu tempat, satu sudut tu memang khas untuk Volkswagen sahaja. Menariknya dekat Collectibles Museum ni, kita adalah museum pertama diecast dekat Malaysia. Sebab kita dah kumpul lebih daripada 32,000 mini diecast. Biasanya dekat museum-museum lain, dia letak dalam data of cermin. Kalau dekat sini, kita letak tapi kita boleh pamer dan juga diorang boleh rasa sendiri, pegang sendiri mainan tu. Collection yang Tengku Puan ada sendiri. Okay, Museum Collectibles ni terletak di Jalan Wakaf Mezainab, Tanjung Chat. Kita buka setiap hari kecuali Jumaat sahaja. Buka pukul 10 pagi sampai pukul 5.30 petang. Rare Faiz. Weh, rare, sangat rare. Ini benda yang memang susah nak jumpa ni kalau peminat Hot Wheels khususnya lah. Betul. Dia akan mencari kereta-kereta yang tak ada jual di pasaran ataupun ada jual limited edition, beli, simpan, lepas tu jual balik. Betul. Ini ada sumber-sumber keuangan yang sangat baguslah untuk mereka yang meminati benda-benda yang collectible. Bukan saja kereta, kad pun kadang-kadang boleh cik untung lah. Betul lah. Kan macam kad Pokemon apa semua saya tak tahu sangat lah. Betul. Kan? Lebih kurang macam tu. Sekarang ni semua benda boleh buat duit lah kan. Betul. Jadi pandai dan tak salah pun benda tu hobi kita minat kita buat lah. Betul. Kan? Tetapi dalam musim sekarang ni, musim epidemik ni, kita lupakan pasal nak buat duit, kita jaga kesihatan. Sebab yang boleh mengalahkan kekayaan adalah kesihatan. Kalau kaya tapi tak sihat pun tak guna juga. Tengok saja duit tu nak bergerak pun tak boleh. Serius. Yang ambil kita juga yang ambil Pak pinjam RM10. Kan? Yang biasa-biasa yes. Dan berdasarkan orang kata dengan kejadian-kejadian COVID-19 ni apa semua, ramai orang telah mengambil langkah berjaga-jaga. Betul. Termasuklah salah satu universiti yang paling orang kata famous lah dalam dunia ini, iaitu Harvard University di Amerika Syarikat, yang mengambil keputusan untuk tidak membawa pelajar-pelajar masuk ke dalam kampus. Yang mana tidur dalam kampus, yang ada dorm apa semua, diarahkan keluar dalam masa 5 hari sahaja dan kelas-kelas semua bukan dibatalkan, tetapi mereka akan buat live conference lebih kurang macam tu. Cara-cara macam mana kita meeting jarak jauh. Yes, maksudnya pelajar-pelajar tersebut perlu belajar sendiri di rumah ataupun di mana-mana kawasan yang mungkin daripada tempat asal mereka untuk belajar subjek tersebut mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Harvard University. Okey. Jadi itu antara salah satu caranya untuk mengekang COVID-19 ini. Dan kami juga ada sedikit info yang dikeluarkan oleh KKM Putrajaya apabila bermula hari ini rakyat dari Iran, Itali dan juga Republik Korea tidak dibenarkan masuk ke Malaysia dan warga negara lain yang datang dari 3 negara itu juga tidak dibenarkan masuk dan tidak dibenarkan transit di pintu masuk antarabangsa dan sekatan yang telah diumumkan sebelum ini kekal ya. Jadi sila ambil perhatian kepada anda semua sekali lagi kalau anda pun nak pergi ke negara-negara seperti yang saya sebutkan tadi, Korea, nak pergi ke China, nak pergi ke Iran dan juga Itali, anda kena fikir-fikirkan semula kerana kalau benda-benda tu memang betul-betul kritikal nak kena pergi, okey, tapi kalau
kalau setakat santai nak bercuti, mungkin kita boleh tengok semula kot percutian kita tu. Kerana kalau anda pergi kat sana pun anda tak boleh buat apa-apa dah. Contohnya macam Itali. Sangat teruk kat sana, dah lockdown, orang pun tak boleh keluar. Jadi kalau anda, yalah, sayangkan duit berpuluh ribu tu, pergi Itali kena kuarantin ataupun kena tahan dekat airport pun tak jadi apa. Betul, tapi yang pasti sekarang ni banyak orang telah menawarkan pakej-pakej yang sangat murah apa semua. Kenapa? Jangan tertipu dengan diorang ni semua. Mereka semua sebab ada masalah keuangan dan juga ekonomi yang melanda diri mereka sekarang ni. Jadi jangan ambil keputusan untuk pergi ke luar negara dengan pakej-pakej yang murah tersebut. Betul. Kan? Tak boleh pergi mana pun nanti. Sayang. Serius lah. Kita kena jaga bukan saja diri kita, kita kena jaga orang di sekeliling kita. Sebab tu kita kena tahu hablum minallah, hablum minanas. Sesama manusia dan sesama Allah. Betul. Kan? Macam saya happy-happy bawa sini virus. What the? Sabar. Saya pun risau. Memang tak boleh. Sebab kita pun tak boleh nak tahu orang tu membawa barang atau tidak. Betul tak? Kalau kita tengok orang tu sihat dalam satu kawasan yang besar yang ramai orang, kita pun tak tahu orang tu sebenarnya ada COVID-19 ni. Betul. Itu yang payah sekali. Melainkan macam orang tu ada batuk, ilmu lain. Dia boleh tengok. Dia ada bawa scanner. Tak, selalunya kalau nampak macam batuk ataupun demam, anda memang kena jarakkan dengan individu tersebutlah. Dan orang yang batuk dan demam ni pun kena ambil tanggungjawab dia. Jangan pergi keluar. Dah tahu batuk, tapi nak pergi jumpa ke orang ramai, naik public transport. Dah kena orang lain. Nampak? Sesimpel tu tanggungjawab kita. Apa nak jadi? Okey. Jadi jom kita masuk ke berita delima dan masih lagi kita akan menyentuh tentang COVID-19 yang sedang melanda satu dunia ini. Di Putrajaya baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata, lebih kurang Wisma Putra telah mengenal pasti seramai 11 rakyat Malaysia yang berada di luar negara positif COVID-19 sejak penularan wabak tersebut. Dua daripada rakyat Malaysia yang berada di Singapura itu telah pun dibenarkan keluar. 7 lagi masih dirawat, manakala 2 rakyat Malaysia di Jepun sudah pulang ke negara ini. Tetapi apa yang sedang berlaku adalah setiap orang kata pemprosesan, pembawakan pulang ataupun apa segalanya telah perlu dipatuhi ataupun perlu diikuti dengan SOP yang telah diarahkan oleh pihak kerajaan bagi menangani sistem ataupun krisis COVID-19 ni menjadi minima. Jadi kita tak nak spread benda ni lebih jauh. Maknanya dia ada macam-macam lagi cara untuk bawa mereka pulang sebenarnya. Alright, dan dalam sidang media yang sama juga, Datuk Seri Hishamuddin terus update, diminta semua supaya bertenang, macam kita. Jangan panik dan sebagainya, khususnya untuk kita ada yang keluarga ni berada di luar negara. Okey, kalau keluarga kita dekat dalam Malaysia, kita tahu Faiz, kita call, kita jumpa, tengok dia sihat, dia okey. Tapi di luar negara tu kita tak tahu macam mana agaknya keadaan di 10 negara yang terjejas ni. Makan orang macam mana, tempat tinggal orang macam mana dari segi perubatan. Jadi oleh kerana itu, Datuk Seri Hishamuddin turut mengkemaskinikan perkembangan terbaru apabila kalau kita tengok lebih kurang dalam 54,430 rakyat Malaysia dan juga 841 penjawat awam kini berada di 10 negara paling teruk terjejas dengan COVID-19 ini. Dan kalau kita tengok jumlah itu berdasarkan rekod terkini di Wisma Putra di 10 negara terjejas iaitu China, Korea, Itali, Iran, Jepun, Perancis, Jerman, Spanyol, Amerika Syarikat dan juga Switzerland yang berdaftar dengan perwakilan Malaysia di sana. Dan sekali lagi kita harapkan mereka yang berada di luar negara ni sentiasa update dengan kedutaan, bagi tahu mereka kat sana macam mana keadaannya, berapa orang ahli keluarga yang ada, supaya kita ada data di kedutaan ini untuk dilihat bagaimana kebarangkalian yang berlaku. Okey, jadi itu antaranya. Dan kalau kita tengok juga ada sebuah task force yang telah pun digerakkan, dikuatkuasakan. Betul, untuk memantau mereka yang berada di luar negara. Tapi sebenarnya ramai rakyat Malaysia kat luar negara. Ramai. 50,000 juga kan. Maknanya dia duduk sana lah bekerja apa semua. Kan? Lagipun kita ada sedikit pembetulan tadi. Maknanya yang kes tadi tu. So kita nak minta kepada rakyat Malaysia semuanya supaya bertenang. Sebenarnya kita saja je nak cerita ni apa semua. Dan rakyat-rakyat Malaysia ni semua dekat luar negara, jangan risau. So mereka kalau positif pun mereka tidak dibenarkan balik selagi tidak ada keputusan doktor yang positif. Kan? Okey, jadi kita tukar sedikit tadi, kita ralat dalam segi tajuk yang kita tunjukkan kepada anda. Jadi pembetulannya seperti yang kita bawakan untuk anda supaya rakyat Malaysia lebih bertenang, dan kita harapkan sama-samalah kita memberikan sokongan dan juga kita kemaskinikan serta kita ingatkan ahli keluarga kita yang berada di luar negara. Betul. So kita janji kena relax. Hidup ni sebenarnya kita kena tenang. Kena tenang, betul. Walaupun dengan
kira COVID-19 ni berada di mana-mana kan, kita kena bertenang. Sebab Betul. kalau kita tak tenang, kita mungkin akan membuat satu masalah yang lebih lagi, Yes. iaitu kita bagi orang lain sekeliling kita yang panik, yang memangnya diorang tengah tenang. Betul. Kita punya pasal, diorang pula panik kan. So Yeah. sekarang ni kita perlu bertenang dan apapun segala keputusan yang telah dibuat, telah diputuskan. Contohnya macam Liga Bola Sepak Malaysia, FAM dan FML, mereka telah sebulat suara untuk mengadakan perlawanan yang terakhir pada minggu ini tanpa penonton. Dan bermula pada Isnin nanti, segala perlawanan mereka akan dipospon untuk di masa yang akan datang lah. Betul, yang akan So ditetapkan sekarang ni mereka ingin pastikan bahawa COVID-19 ni berada di keadaan yang terkawal dan kita tak nak lagi lebih ramai lagi yang akan mengalami masalah-masalah yang mungkin yang kita boleh elakkan sebenarnya. Betul. Sebab kalau kita tengok di luar negara sendiri, kebanyakan liga-liga di sana pun telah diberhentikan seketika. Dan pengurus Arsenal kena positif pun kena. Pemain Juventus pun kena. Jadi kalau kita tengok memang amat merisaukan. Jadi seiringan dengan apa yang berlaku ni, kita FM juga mengambil tindakan Maknanya yang sama. Orang kaya pun kena juga penyakit ni. Penyakit ni jangan kata orang kaya, semua orang ada kemungkinan boleh kena. Sebenarnya. Sebab tu kita kena beringat dan jaga kebersihan antara satu sama lain. Okey, kita nak update sedikit. Tadi saya ada sebut mengenai Iran, antara negara yang terjejas teruk. Kalau kita tengok luar daripada negara China, Itali, Iran dan juga China. Okey, apa yang berlaku di Iran ni amat merisaukan dan kini Iran memohon pinjaman tabung keuangan antarabangsa IMF, iaitu yang pertama dalam tempoh berdekat-dekat bagi memerangi wabak ini yang telah meragut 429 nyawa dan menjangkiti lebih 10,000 orang di negara tersebut. Jadi Menteri Luarnya Muhammad Javad memberitahu perkara itu dan meminta IMF supaya melakukan perkara yang betul lah ya. Jadi sepucuk surat telah pun dihantarkan kepada PBB dan menggesa Amerika Syarikat untuk tamatkanlah sekatan terhadap Iran ini supaya pinjaman ini dapat dilakukan dan pembanterasan COVID-19 ini juga dapat dilakukan di Iran, antara negara yang sangat-sangat kita risau mengenai kes yang berlaku di sana. Macam bagi saya kan, selain daripada China, Iran, Itali, diorang paling teruk sekali bila kena dengan COVID-19 ni. Itu masih belum ada jawapan, walaupun kita tahulah ada jangkitan-jangkitan, tapi kenapa antara benua-benua yang berbeza ni, negara-negara ni yang paling ramai Itu yang saya tak tahu. Tapi berita baik kepada orang yang berada di negara Nepal buat masa ni, mereka telah menunjukkan hanya satu kes sahaja COVID-19. Dan ini kerana adalah langkah berjaga-jaga oleh pihak kerajaan untuk membatalkan segala visa-visa untuk pendaki-pendaki yang ingin datang ke Nepal untuk memanjat Gunung Everest. So walaupun ini adalah antara sumber pendapatan bagi negara tersebut, tapi mereka ingin rakyat mereka selamat dan bagi mereka duit ni tak penting. Yang penting keselamatan rakyat. Betul, itu yang kita mahukan. Dan sedikit update untuk anda yang merupakan ada simpan kewangan di tabung haji. Jadi tabung haji telah pun mengumumkan keuntungan selepas zakat pada kadar 3.05%. Betul. Kepada mereka yang menerima keuntungan tu tak payah bayar zakat sebab pihak tabung haji telah pun bayarkan kepada anda. So bila anda terima tu bolehlah nak pergi umrah ataupun haji. Simpan dulu sebab visa tu tak buka lagi. Betul. Kena tunggu dan lagi. dalam keadaan sekarang ni COVID-19 dan sebagainya, kita apa yang perlu kita lakukan, kalau kita ada duit memang kita nak belanja, nak pergi cuti dan sebagainya, kita simpan dulu. Betul. Kan? Lebih bagus kita simpan duit kita, jaga diri baik-baik, itu lebih mudah Dan sentiasalah basuh tangan. Betul. So kita berehat dulu dan kita akan kembali selepas ini. Walaupun dah bercakap tadi, basuh sekali dengan mulut.
si cintaku. Terakhir untuk aku, terakhir untuk kamu. Tak perlu jawab panjang berjela. Bukan aku minta terakhir untuk aku, terakhir untuk kamu. Ku hanya perlukan jawaban. Kali terakhir, dua berangin tak aku minta. Bertiga itu bukan soalnya. Azab coba untuk lupakannya. Menanti mencari alami dalami aku sendiri. Hati terhenti, tersiksa coba menahan sepi, menahan tangis, menahan pedih demi kasih. Peace, let's go. Hey, ku langkah untuk ke depan, selagi mungkin aku bertahan, walaupun tidak lagi berteman, masih tu yang kali ini. Tak perlu jawab panjang berjela. Bukan aku minta terakhir untuk aku, terakhir untuk kamu. Ku hanya perlukan jawabannya. Kali terakhir. Ai. Ya, tahniah. Nah. Oi, Sanitizer. oi, sebenarnya interview pun kena juga Sanitizer. Okey. bahaya. Alright. Tadi sebenarnya kita ada Amza bergabung bersama dengan Lea. Ya, betul. Okey, yang korang ni gabungan special project ke macam mana sebenarnya? Special Amza? project. Special Sebenarnya project. Okey. ini like first single Lia. Lia baru saja berjinak dalam industri ni. Hai Lia. Hai Lia, Nampak selamat Lia datang ke industri. Macam pemalu je orangnya. No, actually tak berapa sihat. Oh no, sianya. Ya ke? Apa masalah kesihatan hari ni? Oi, macam doktor nampak. Dia tak ada demam. Oh. Dia nak demam. Kita nak tahu kalau demam nampak jarak dah jauh dah. Kalau dia demam tadi tak lepas masuk sebab kita dah check. So dia okey. Alah, tapi tak apalah, itu komitmen. Single ni siapa buat sebenarnya? Korang punya? Single ni saya bekerjasama dengan Denny dan juga Lia. Okey. Lirik. Producernya Denny dan saya. Alright. Komposernya Denny dan saya juga. Itulah dinaungkan bawah Let's Craft Music. Dengan cerita dia orang ni ada kembar tau. Ada. Hamzah ni dan juga Amsyah. Ada. Takkan awak sekarang dah dapat yang bunga awak tinggalkan kembar? Benda ni biasa. Benda biasa. Kalau kembar tengok tak dalam boleh cerita dipisahkan tau. apa hero-hero semua memang itu cerita biasa. Yes. Saya tak pernah tinggal kembar saya jangan macam ni. Okey, jadi kita panggil kembar awak lah untuk join sekali dengan kita. Yes. Mana dia? Amsyah akan invite Amsyah. Mana Amsyah? Mana Amsyah? Wah, itu di sebelah sana. Nasib baik dia pakai cap, Faiz. Yes. Nasib baik dia pakai cap, nak bezakan. Dia tak sanitize lagi. Sanitize. Aku kena sanitize balik ni. Okey, tak apa Amsyah, tak payah sanitize, jangan salam aku je. Sombong lah sekarang awak ni. Tak, sekarang ni COVID-19. Kita bukan sombong, kita bukan belagak, tapi Okey. itu adalah cara baru. Macam tu saja. Okey, sekarang kita nak tanya Lia sebagai pendatang baru ni. Macam sekarang ni, Lia ada kata tak berapa sihat apa semua. Cerita sikit aktiviti-aktiviti yang perlu ditempuhi oleh Lia setiap hari sebagai seorang pendatang baru sekarang ni. Actually tak banyak sangat lah. Cuma kita orang selalu macam jumpa and then kita orang nyanyi sikit-sikit macam tu je. And Lia pun tak expect Lia nak into frame macam ni. So macam kita orang buat lagu tu just Suka-suka. Korang berkenalan melalui apa? YouTube, Instagram? Tak ada? No. Tak ada. Memang awak pun selalu buat cover single ke? nyanyi macam Nyanyi biasa-biasa. yes. Sekarang Kita macam tu buka tau. Sebab into korang tengok, frame. diorang ni banyak nyanyi biasa-biasa, ngam, okey kita buat single. Sebab diorang ada bakat, lagu-lagu tadi pun korang buat sendiri kan? Betul. Tak payah berkenalan pun. Berkenalan macam tu je lah. You nyanyi suara you sedap, I nak sunting you. Dia DJ radio dia tahulah kan cara dia kan. Biasa. Sebab sekarang ni bakat-bakat baru ni ramai yang boleh menyanyi. Jadi kalau anda berdua ni pun macam mana agaknya? Sebab sebelum ni ada sebuah kumpulan gunakan nama Viral. Tapi sekarang dah rebranding balik. Betul. Apa yang berlaku sebenarnya? Sebenarnya Viral tu kita tak nak tak nak pakai sebab dah terlalu biasa. Dan dekat YouTube bila kita check Viral tu Motor lah. QC. QC. Lepas. Macam ni lagu diorang berdua ni korang
Buat sama-sama. Dia tulis Ni memang dia sendiri. dengan Lia lah. Kerja sama. Kita orang punca tengok movie je. Tengok Aku Terima Nikahnya sebenarnya lagu ni pasal Cerita tu. Kita orang macam nak tiru cerita tu. Oh, okey. So terkreat lah lagu tu. Secret Sebelumnya ada single ya? Sebelum ni first time. First time. Okey. So tu Okey, saya tengok Lia ni saya terbayangkan dia seperti macam anak patung. Anak patung? Sama muka dia macam baby doll. Betul tak? Kau bayangkan baby doll tapi nyanyi. Tapi saya nampak muka dia macam takut. Dia takut dengan kita lah sebab dia first time. Adakah ini kali pertama? betul. Serius? Wah. Tahniah. So kena ingat hari ni hari pertama keluar TV. Lia. Asal mana? Asal KL? Negeri 9. Negeri 9. Kalau nak bersembang lagi kat luar ada nanti. Sekejap lagi. Sekarang ni kita cerita tentang lagu-lagu ni apa semua kan. Okey, daripada segi lagu-lagu sendiri, macam mana kau nak keep up dengan trend-trend semasa? Macam contohnya macam sekarang ni, okey, korang mungkin ada rappers. So sesuai lah sebab sekarang ni macam rap je semua berbagai kan. Jadi in the future nanti kan, mungkin ada beat yang lain lagi, mungkin ada benda-benda lain. InsyaAllah itu dalam perancangan, tapi untuk kekal relevan tu kita masih ikut trend lah. Okey. Baik, kita nak dengar bagaimana gabungan mereka berdua ni. Yes. Okey. Lia, terima kasih Lia. Terima kasih banyak dan mari kita bersama dengan Raska. Tuah Ayam. Yeah. Okey. Dengan cerita opening dia ada bunyi ayam. Jom kita ke sini. Alright, let's go. Saya dengar aja bunyi ayam baru saya keluar. Dia punya key dia. Check. Hello, check. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, kami persembahkan Raska, Tuah Ayam. Nampak di kaki, tuan manusia, siapa yang tahu? Betul. Raska. Let's go. Tiada kata masih menurut tidak kuduga. Let's go. Perkara ulang lagi jika diabaikan. Hidup yang seorang lagi sudah berlari, yang lagi seorang masih berjalan. Okay. Masih menghitung hari, memikir masa yang bila sampai tua. Masih bekerja, kita bukan yang mau diikat kaki. Oh yeah. Kita sama manusia, sepatu bagi bebas bukan nasib. Mengintari kami tak jauh berlari, terjatuh takkan kau tahu. Dua ayam nampak di kaki, dua kita siapa yang tahu. Kata besar takkan mati, pasti ada yang tutupkan bicaramu. Dua ayam nampak di kaki, dua kita siapa yang tahu. Alam menjawab kena cari bro, jadi sakit hati hilang lagi phone. Rasa macam ini lari jadi adios, konteks offset tak ada up and goes. Tapi aku on topic, ini bukan buah kosong, ini sebab pesan nasib. Bukan semua serupa, ingat sikit kita mudah terlupa. Pakai otak bila nak berucap, jaga nafas, jaga sampai tercunga. Jiwa suci baru boleh mengungkap, kalau orang lain salah angkat jenokan. Jadi jaga mulut bro. Jadi jaga wadah terturut, oh. Masih bekerja, kita bukan yang mau diikat kaki. Oh yeah. Manusia sama manusia, sepatu bagi bebas bukan nasib. Mengintari kan tak jauh berlari, terjatuh takkan kau tahu. Dua ayam nampak di kaki, dua kita siapa yang tahu. Siapa tahu? Kata besar takkan mati, pasti ada yang tutupkan bicaramu. Dua ayam nampak di kaki, Let's go. dua kita siapa yang tahu. Abang, adik, ingat pesan mama. Nampak di kaki, tuah kita Jadi siapa yang tahu. orang yang sentiasa. Betul. Alright.
Dan kalau cerita tentang nasib dan juga kehidupan manusia ni, semua orang menjalankan kehidupan yang berbeza-beza. Betul. Di mana anda berada, itulah anda. Macam contohnya ada seorang nenek ni berusia 92 tahun. Wow. Tapi masih nampak muda dan cantik lagi. Lah. Ya. Memang kadang-kadang kita tengok orang terdahulu ni, diorang mengamalkan petua-petua yang sangat baik untuk kita. Ya, mungkin kita boleh tiru kan? Betul. Tapi ini cerita mengenai dialek ni, hebat ni. Yes, yang paling penting ni, beliau boleh cakap dalam bahasa Pattaya, lebih kurang macam tu. Apa saya Patani. dia belah-belah Thailand, Patani. Patani. Tanpa ada dimasukkan elemen Thai kat dalam tu. Maknanya pure bahasa Melayu Patani masa tu. Betul. Memang susah kalau kita nak jumpa dengan orang yang betul-betul boleh berbahasa dialek dengan begitu fasih Betul. sekali. Ya, jadi video ni viral. Anda boleh tengok, anda boleh cari saja, tengok bagaimana keayuan nenek kita ni 92 tahun, cantik betul. Sebenarnya ramai orang sebut pasal keayuan dia. Dia tak sebut pasal dia punya dialek. Orang bayangkan, cuba bayangkan waktu dia muda macam mana. Memang cucu cicit dia macam mana apa semua kan. kan. Tapi saya setuju. Saya setuju. Memang kita tengok nenek tu, memang kita tahu dia memang masa muda memang cantik. Salah satu benda yang saya tengok kat situ, dia kata mungkin dari segi pemakanan kita sekarang ni, Faiz. Kita banyak makan benda-benda yang nak fast cepat. food. Kan orang dulu banyak makan ulam, sayur-sayuran dan sebagainya. Okey, dan seterusnya kita nak beralih pula. Ini cerita mengenai adik-beradik yang sebenarnya mereka belum tahu mereka ni adik-beradik sehinggalah perkawanan bukan perkahwinan. Usia kawan mereka tu, hubungan sebagai kawan baik ni hampir 17 tahun, barulah mereka sedar yang mereka ni sebenarnya adik-beradik. Dan macam mana boleh kantoi adalah di mana salah seorang daripada mereka sedang ada engagement. Engagement tu apa? Pernikahan Pertunangan. Dan di mana dia ada tukar-tukar gambar apa semua. Dan di sebelah pihak pula ada beberapa orang ahli keluarga yang bila melihat gambar tu, I know this guy. This your mom scandal. Lebih kurang macam tu lah. Yang sebelah ni pun, I know this woman. So, bila diorang ditemukan, baru diorang dapat tahu yang diorang ni sebenarnya adik-beradik. Dan ibu kepada salah seorang tu memang ada fling lah, bercinta dulu dengan bapak dia. Sebab diorang dah buat DNA. Yes. Memang sah diorang ni adik-beradik. Sebab dari awal perkawanan mereka tu, mereka dapat rasa macam, benda ni sama muka pun ada cakap sama kan. Tapi yang paling bestnya diorang boleh setia dan stay sebagai kawan sampailah sekarang tanpa diorang tahu pun diorang adik-beradik. Dan bila diorang tahu, apatah lagi kan. Lagi ngam lah. Betul. Okey, tapi tadi bila kita sebut mengenai hubungan jarak jauh kan. Walaupun jauh, tapi kalau kita sayang, kita akan sentiasa ingat orang tu. Betul tak, Faiz? Betul. Boleh tak kita menggunakan terma ataupun kepercayaan, walaupun you jauh tetapi cinta I masih kuat untuk you? Saya ada beberapa kawan yang mempunyai hubungan macam tu. Tapi kalau saya tak percaya. Awak tak percaya pada diri sendiri ke macam mana? Saya tak percaya. Pada diri sendiri pun sama. Tapi sebenarnya itulah yang sebenarnya salah satu benda yang sangat susah untuk kita kupaskan. Sebab dia terpulang kepada individu masing-masing. Mungkin macam Muaz, I don't care. Because my girlfriend is in Rusia. I don't mind. Alright. Siapa yang percaya ataupun tak percaya, kami bawakan untuk anda seseorang yang mahir, iaitu pakar perhubungan dan keintiman Diana Tahir yang akan bersama dengan kita untuk menceritakan tentang PJJ ini, percintaan perhubungan jarak jauh. Itu sebenarnya. Yes, Puan Diana dalam Hello, dengan kita dah. Puan Diana. Wow. Alhamdulillah. So red. Aura dia like a Ferrari. Okey, cerita pasal PJJ ni macam Muaz cerita apa semua kan. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dulu. Sebab saya dengar bila kita baca dengan kisah-kisah Puan ni memang sedih lah. Ada macam-macam perkara yang telah berlaku. Dia memang jatuh ditimpa tangga lah. Tapi sekarang ni dia telah pun bangun dan sekarang ni telah pun memberi nasihat kepada mereka yang mempunyai masalah. Sedangkan beliau pun dulu mempunyai masalah. Okey. Cuba cerita sikit macam mana boleh recover balik dengan masalah-masalah yang melanda. Mungkin ada orang nak tahu. Terima kasih Faiz dengan Muaz. Azri. Dengan Muaz. Faiz. Sama. Okey. So alhamdulillah saya Diana Tahir, saya adalah founder kepada iHati. Alhamdulillah for the past 6 years kita telah membantu lebih 80,000 wanita yang mana ada masalah rumah tangga untuk kembali bercinta. Alhamdulillah tahun lepas saja 2,000 hampir 2,800 yang nak bercerai tak jadi bercerai. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya saya dulu macam yang tadi cakap kan, saya bukan macam tu. Saya pernah gagal perkahwinan saya yang pertama. Lepas tu kahwin kali kedua pun hampir gagal juga.
juga. Okey. Dari situlah saya start murung masalah. Bila berumah tangga tak okey ni, terjejas kita punya career. Betul. Yang menyebabkan saya terpaksa berhenti kerja dan depresi yang sangat teruk masa tu. Dari situlah saya mencari, start belajar, start mencari diri, kata aku dah 2 kali kahwin, mesti aku yang problem sebenarnya. Takkan aku nak kahwin kali ketiga pula macam tu kan. Dari situlah saya belajar dan akhirnya saya jumpa jawapan. Dan saya ubah diri saya dan saya dapati bila saya share dengan kawan-kawan, rupanya kawan-kawan pun jadi okey rumah tangga mereka. Dari situlah saya membuat keputusan, oh ini adalah tugas saya. Masalah saya sebenarnya adalah mesej untuk saya bantu ramai wanita di luar sana juga boleh bahagia bila ada ilmu. Okey, jadi bila kita sebut mengenai wanita dan juga keluarga, macam-macam masalah yang ada. Tapi salah satu bendanya adalah jarak jauh. Betul. Sama ada hubungan percintaan ataupun dalam kekeluargaan. Okey, kita ambil kekeluargaan dulu. Sebab kita tahu dalam kekeluargaan ni kalau kita berada jauh dengan keluarga, kadang-kadang kita punya keseronokan, kita punya semangat tu hilang. Betul tak? Betul. Kan? Jadi macam mana kita sebenarnya walaupun jarak jauh antara kita dengan keluarga kita, tetapi kita nak kekalkan aura positif tu. Kadang-kadang video call tak cukup. Call pun tak cukup juga sebenarnya. Kita kalau boleh hari-hari nak tengok muka dia. Kan? Tapi cara komunikasi tu yang penting. Pada saya ada 3 benda yang manusia perlukan dalam membina hubungan. Okey. Ada 3 perkara. Yang pertama, manusia ni perlukan certainty, perlukan kepastian. Ramai yang kata, aku dengan kau sayang ni, kita keluarga, mestilah pasti sayang. Tak. Manusia perlukan certainty, perlu cakap. Walau apa pun yang berlaku, saya tetap sayang. Saya care. Kena cakap hari-hari. Kena cakap hari-hari. Walaupun certainty. action Walaupun dah action menunjukkan pun tak cukup lagi. Sebab some people, dia memang perlu bercakap. Okey? Okey. Lepas tu antara lagi benda-benda yang perlu kita tahu. Lepas tu, yang kedua adalah tentang manusia perlukan perhatian. Okey. Perlukan perhatian. So bila perhatian tu maksudnya macam apa yang dia buat betul perlu di-acknowledge, perlu diakui. Contoh, saya suka awak macam ni, saya suka awak macam ni. Apa yang awak buat ni macam ni lah yang saya suka. Perlu acknowledge. Sebab ramai orang dia rasa macam dia tak dihargai. Akhirnya menjauh. Kan? Macam tu juga dalam rumah tangga, dalam keluarga, even dengan anak yang jauh apa semua kan. Kadang-kadang bila anak telefon, mak tu kena cakap. Macam ni lah yang mak suka, mak rasa safe. Kena cakap. Kena cakap, barulah anak tu tahu. Sebab kebanyakannya orang bila berjauh, dia scare, tapi cara dia adalah dengan mengkritik. Kenapa tak telefon ni, tak ingat saya ke? Betul. Macam tu. Busy sangat ke? Risau ni. Kau tak ingat mak lah tu. Tak ingat mak lah ni. Tuduhan, cemuhan. Sedangkan bila anak call ataupun macam ni lah mak suka ada conversation macam ni. Macam ni lah. Kena acknowledge. Tu yang kedua. Dan yang ketiga adalah manusia perlukan penghargaan. Kan? Terima kasih sebab call mak. Kan? Terima kasih mak sebab call saya. Macam tu. Perlu 3 perkara ni. Certainty, perhatian dan juga penghargaan. 3 benda ni untuk memupuk hubungan jarak jauh sebenarnya. Okey, tadi Diana ada cerita tentang menyalahkan diri sendiri di atas apa yang sedang berlaku. Okey, bila kita cerita tentang perhubungan jarak jauh antara ibu dan anak. Okey, kadang-kadang kita berbalik kepada diri kita sendiri. Si ibu mahupun si anak. Betul. Daripada segi call. Kenapa aku call? Aku mak kot. Yang ni, tak payah call lah. Nanti kalau mak aku rindu aku call lah. Jadi sebenarnya daripada segi ataupun situasi ni, sebenarnya apa yang sebenarnya kita perlu buat sebagai satu individu tu? Ramai yang cakap, siapa yang sepatut mulakan kan? Something like that. Kau kah, akulah. Aku kan mak, aku kan anak. Contohnya macam tu. Pada saya berbalik pada soalan, siapa nak bahagia sekarang? Siapa nak kekalkan hubungan? Dialah mulakan. Walaupun orang tu lebih tua ataupun seorang ayah ataupun seorang ibu. Mulakan. Mulakan dengan 3 tadi tu. Kan? Cakap. Suka macam ni. Sayang macam ni. Ramai orang bila dia care, dia tak cakap dia sayang. Kan? Cakap saya sayang. That's why saya call. Sebab itu saya ni saya risau. Saya sayang. So kena mention. Kadang-kadang orang fokus kepada kritikan. Kadang-kadang sampai dah tak tahu nak buat apa. Mak makan apa? Kan? Mak, makan apa? Hari-hari cakap benda yang sama. Saya walaupun dah jawab pun kau tanya soalan sama. Sebab dah tak tahu nak buat apa. Dah pusing jauh. Mak makan apa? Tadi bukan dah tanya mak makan apa tadi? Betul, maksudnya kita kena bagi tahu. Okey, jadi bagaimana pula dengan orang yang sekarang ni, contohnya keluarga yang menghadapi masalah, hubungan jarak jauh, lepas tu ada masalah, tapi dua-dua tak nak turunkan sikit ego, kan? Dah jauh tu biarkan lagi terlampau jauh. Maknanya dia orang bergaduh lepas tu berpisah. Dia orang bergaduh ataupun ni dengan keluarga dulu bergaduh, lepas tu masing-masing ada ego sendiri. Macam Diana kata tadi, siapa yang nak sayang call. Tapi sekarang ni dua-dua nak sayang tapi ada ego. Alamak, macam mana?
suami? Pada saya selalu mention cakap kita ni akan mati bila-bila masa. Okey. Betul. Betul? Betul. Recently banyak sangat kisah orang yang muda-muda dah meninggal. So bagus sangat kematian ni di-highlight oleh media supaya kita saling beringat sebab manusia ni pelupa. Bila dia lupa dia ego dia tinggi. So bila ingat, bayangkan kalau orang kita sayang tu meninggal hari ini, kita tak sempat call, tak sempat bercakap dengan dia. Menyesal tak? Sangat menyesal sebab kajian dalam psikologi menunjukkan orang yang nak meninggal yang dia sesalkan bukanlah kesalahan dia tetapi apa yang dia tak buat. Apa dengan apa dia tak bahagiakan orang yang dia sayang. Penyesalan terbesar orang yang nak meninggal. Ini adalah ada kajian dibuat khas. Yes. So pada saya ingat balik tentang kematian yang anytime sekarang lagilah musim-musim penyakit sekarang kan. Anytime boleh mati tak kira tua ataupun muda. Jadi nak menyesal ke nak ego? Pilihlah. Kan daripada segi untuk orang yang ingin mendirikan rumah tangga ni kan, kadang-kadang macam Muaz dia kata PJJ adalah okey, bagi saya tak okey. Sebab dia terlalu jauh. So tak boleh tengok hari-hari. Tak, bukan, kena tengok hari-hari. Kena tengok hari-hari. Takut ada orang lain nak dekat dalam hari-hari tu ada orang lain. Lebih kurang macam itulah, kadang-kadang kita nak tahu juga sebab kita kadang-kadang sebagai seorang manusia kita ada satu perasaan insecure juga. So adakah perhubungan jarak jauh ini works kepada newlyweds, kepada orang yang baru berkahwin. Dia berkahwin atas dasar cinta tanpa memikirkan, isteri aku jauh ni dekat Sarawak dan dia tak boleh pindah. Ramai cikgu-cikgu macam tu. Dan aku ni di Kuala Lumpur. Tapi dia teruskan juga. So boleh sebab nak buktikan cinta tu. Dan kupas sikit benda-benda tentang permasalahan perhubungan jarak jauh ni dan how to make it work. Okey. So sebenarnya macam saya, alhamdulillah kita buat kelas online secara percuma sebenarnya. Majoriti orang yang datang ke program online belajar kita adalah orang yang ada masalah macam ni lah. Kan macam mana? So yang bestnya bila mereka betul-betul praktis ilmu. Basically kita tak ada ilmu. Macam kita nak drive kereta, tak tahu, tak ada ilmu, habis berlanggar lah kereta tu kan. So begitu juga rumah tangga. You kena ada ilmu tentang relationship. Barulah you boleh make it works. So apa yang terjadi kepada mereka yang mana nak bercerai, mana sangka-sangka pada suami, pada isteri tak okey, bila diamalkan alhamdulillah okey. So apa yang penting pada saya lah dalam hubungan jarak jauh terutamanya, you bila-bila berjumpa tu, bila-bila berjumpa, quality time tu kena special daripada biasa. Okey. Lepas bukan tu biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Kan? Kena special, memorials, quality time. Bila bersama dengan, sebab ramai orang bila bersama tapi sibuk dengan phone. Betul. Kan? Bersama sibuk dengan benda lain. Tapi bila bersama itulah ambil kesempatan untuk really enjoy moment together. Buat apa yang pasangan you suka sama-sama. Barulah benda tu jadi rindu jadi bahan untuk merindui bila berjauhan. Lepas tu yang paling penting juga adalah kan sekarang kan zaman online, boleh Facebook live, boleh call, ada macam-macam boleh. So tak ada alasan. Cuma pada saya penting sangat komunikasi yang jelas. Ramai wanita dan juga lelaki because of pasangan tak ada ilmu. Jadi bila tak puas hati, biasalah kita kan berlainan, lelaki wanita berlainan. Bila ada konflik, mereka suka nak kecam, mengkritik. Dan ada pula jenis yang mendiam diri, pendam. Tapi tak selesa bila bersama, kau pandang sana, kau pandang sini kan. Jadi penting ada komunikasi yang sihat. Okey, bahaya tak bila kita jauh ni tiba-tiba ada orang yang ambil berat pula pasal kita. Itulah dia. Kebetulan. Dia kat office tu selalu tengok you ni selalu makan seorang-seorang. Benda dalam banyak-banyak benda, video call hari-hari memang kita boleh buat. Tapi yang tak dapat dielakkan adalah orang ketiga yang tak nak bercinta tapi saja nak take care. Saja nak beri perhatian yang lebih. Kalau dapat, dapatlah. Kalau tak, taklah. Ini yang paling bahaya. Ini kita tak boleh elak. Ini macam ketentuan yang mungkin datang sebagai ujian. Sebab dia macam ni lah, senang cakap. Kalau kita kenyang, orang hulur makanan, kita kata tak apalah, kita kenyang. Betul tak? So persoalannya, adakah pasangan kita kenyang? Adakah kita beri apa yang pasangan kita perlukan? So kita kena tahu pasangan kita perlukan apa. Sebab setiap manusia dia ada keperluan yang berbeza. Tak semua kata nak sayang dengan kata-kata. Tak. Ada orang dia nak dengan sentuhan. Ada orang dia nak dengan bagi hadiah. Ada orang dia nak dengan quality time bersama-sama. Ada orang dengan memberi kata-kata semangat. So you kena tahu. Macam saya, biasa saya bagi guidance, bagi soalan macam mana supaya you kenal suami you, isteri you nak disayangi dengan cara yang macam mana. Jangan samakan semua orang. Dan kita pun tak sama. Saya lain, suami saya lain. So kena tahu. Dari situ you beri apa yang suami you nak, barulah dia kenyang. Kalau dia kenyang, orang offer dia makanan pun tak apalah, saya dah kenyang. Terima kasih. Kan? Betul. Dan di samping itu bagi saya penerimaan pasangan masing-masing juga amat penting. Sebab dia kena menerima. Walau pasangan dia kadang-kadang mungkin tak romantik. Mungkin dia cakap
tinggi. Yes. Mungkin dia cakap tak dengar. Tapi Yes. itu adalah keunikan yang dia ada. Dan kita pun kena ingat bahawa kenapa kita jatuh cinta dengan dia dan kenapa kita memilih dia sebagai pasangan. Setuju. Itu yang paling penting. Okey, jadi kalau ada soalan yang ingin Diana ataupun anda nak bagi tahu apa pun Diana boleh jawab nanti, hantarkan kat Facebook kita live sekarang ni, bagi tahu anda mungkin ada masalah ke apa-apa ataupun nak tanya pendapat, boleh hantarkan komen kat situ Facebook live. Dan insyaAllah kita akan baca dan mungkin kita akan tanyakan soalan anda kepada Diana. Dan sekarang ini kita akan bagi kepada anda tips-tips dan juga cara-cara untuk mengekalkan sesuatu hubungan walaupun pada jarak yang jauh. Tapi itu semua sebentar lagi dan kita akan kembali lagi dalam Borak Kopitiam sebentar lagi. Kau sekarang rindu yang jauh tu. Video call terus. Okey, kembali lagi dalam Borak Kopitiam. Seperti tadi kita ada ceritakan tentang masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi. Dan benda-benda seperti seorang ibu bapa kepada anak, pasangan baru berkahwin ataupun dah lama berkahwin. Dan sekarang ini kita nak tanyakan kepada Diana tentang tips-tips untuk menjalinkan hubungan jarak jauh dengan maksimal. Maknanya kita pulun habis-habisan ni kan. Macam tadi Diana ada cerita tentang tips-tips yang diberikan kepada mereka yang ada masalah. Okey, boleh kongsikan sedikit tips-tips tersebut. Okey. So macam saya punya konsep adalah senang je, SMS. Bukan SMS ni. S tu sebenarnya sayang. Okey, sayang dengan cara yang pasangan kita nak. Kena tahu pasangan you nak yang mana. Ada orang dia suka dengan kata-kata, ada orang dengan sentuhan. Sentuhan pun ada jenis sentuhan. Tak semestinya hubungan intim, hubungan seksual sahaja tak. Sentuhan tu ada berbeza-beza, kena tahu. Kita ada penerangan lebih jelas lah. Lepas tu, sayangi ada orang dia dengan bagi hadiah. Kalau pergi mana-mana ingat kena bagi. Dia rasa macam disayangi kalau macam tu. Tak sama kita, mungkin juga rasa macam pelik. Ada orang tak kisah mah-mah ni. Tapi ada orang dia akan ungkit, dia cakap sepanjang kahwin, 10 tahun kahwin, satu butir meh pun tak pernah beli. Maksudnya pasangan you nak disayangi dengan hadiah. Macam tu. Dia kenyang macam tu. Kan kita kan selera kita berbeza-beza. Ada orang suka makanan Kelantan, ada orang suka makanan Johor. So berbeza-beza. Ada orang pula dia disayangi dengan cara dilayani. Contoh gosokkan baju, siap tolong buat paperwork dia apa semua, kerja-kerja tolong. So dia rasa disayangi dengan macam tu. Okey? Dan ada orang dia disayangi kalau banyak spend masa bersama-sama, tengok wayang sama-sama, pergi jalan sama-sama tanpa ada distraction. Jadi S yang pertama adalah sayangi pasangan kita ikut cara dia. Okey. Barulah jadi. Ikut cara dia. Bukan ikut cara kita. Bukan assume suka sangka-sangka tak. Ramai orang you suka bersangka. You dah kahwin dengan I, you kena ikut cara I. This is my style. Sama-samalah kena beritahulah. Apa pula cara saya disayangi pula. So cara kita disayangi pula selalunya saya akan cakap kita perhatikan apa yang pasangan kita buat betul. Walaupun benda tu tak logik. Maksudnya di mata kita tak logik. Apa benda macam ni. Tapi itu yang dia nak. Kita acknowledge lah. Kita acknowledge lah dia kan. Cakap, abang bila abang mesej saya love icon macam tu, saya suka. Saya rasa disayangi. Barulah pasangan kita tahu. Terutama lelaki ni, kadang-kadang dia tak faham. Apa salah perempuan yang merajuk, tak pasal-pasal kan. Kan sebenarnya wanita tak beritahu. So berhenti berdrama, ambil ilmu, belajar untuk kenali cara pasangan sayang kita dan cara you nak disayangi. Perlu ada komunikasi yang jelas. Yes, itu S yang pertama. M, SMS kan. M tu adalah maaf. Kan kita ni of course bila kita dalam kenal mengenali kita akan ada silap. Betul. So rendahkan ego sebab nak utamakan kasih sayang kan. Minta maaf setiap malam, jadikan rutin setiap malam, bang minta maaf bang hari ni saya kurang apa hari ni kan. Saya tak dapat telefon awak, saya tak sempat, awak apa khabar, saya minta maaf, saya busy hari ni. Kan itu yang kedua lah M, maaf. Okey, dan satu lagi S. Yang ketiga S adalah syukur. Hargai. Contoh, apa yang saya syukurkan tentang abang hari ni? Apa yang sepanjang kita jumpa minggu lepas, apa yang saya syukurkan hubungan kita seminggu ni? Ataupun kita dah 10 tahun kahwin, walaupun PJJ, tapi apa yang saya syukuri tentang abang, tentang sayang? Syukuri. So 3 benda ni lah sebenarnya bila buat konsisten, itu jadi kenyang. Betul lah. Saya rasa kalau kita buat SMS yang seperti Dana kata ni, apa punca nak gaduh? Kan? Kalau sebelum tidur dia minta maaf, lepas tu dia cakap dengan saya bersyukur saya dapat kahwin dengan abang tiap-tiap hari. Kau nak cek orang lain pun kau takut tu. Kenyang. Kenyang. Kita rasa kenyang. Okey, ada melalui Facebook Live ni namanya Momoko Hanani. Salam Puan Diana, macam mana nak tahu lelaki tu serius ke tidak dengan perhubungan kita jarak jauh ni?
Macam mana nak tahu? Nak tahu serius ataupun tidak. Serius ataupun tidak. Jarak jauh ni kan. So pada saya penting untuk you tahu ada setengah lelaki bila dia betul-betul dah clear, dia memang akan kejar lah. Setengah lelaki bila dia tak tunjukkan perhatian, tak tunjukkan komitmen, bukan sebab dia tak suka dengan you. Mungkin dia memang tak ada dengan siapa-siapa pun. Dia tak ready. So buat apa you nak beri harapan pada orang yang tak ready? Kan? Sebab sebenarnya simple je. Kalau lelaki tu nak, betul tak? Kalau you suka, you akan cakap. Kita akan kejar lah. You tak akan nak bagi orang lain cepat-cepat. You tak akan tangkap lah betul-betul. Tapi ramai wanita tanya saya soalan ni. Pada saya macam ni, kalau lelaki tu tak make an effort, selepas you bertanya dengan dia pun tak make an effort, maksudnya dia tak ready. Don't feel bad. Jangan rasa, sebab aku tak bagus ke, tak cantik ke. Basically, lelaki tu tak ready. Kan? So, move on lah. Cari yang lain kan? Ya, betul. Sekarang perempuan dah tahu dah benda ni, tapi dia nak juga. Itu yang kemudian hari je masalah. Kadang-kadang dia tahu pasangan. Bukan saja perempuan, lelaki pun tahu. Sebenarnya sama je. Dia tahu pasangan tu macam mana. Jadi dia tak boleh nak expect pasangan dia menjadi orang lain. Betul. Sebab dia dah tahu. Kalau itu ada. Kan? Betul kan? Itu kesilapan ramai wanita juga saya dapati. Dia suka nak mengubah pasangan dia. Padahal masa mula kahwin okey je macam tu. Tapi lama-lama dia rupanya ada fantasi suami misali dia lah gini. Sedangkan suami dia kahwin macam tu, kan? Dia nak ubah. Itulah kesilapan ramai. Tak boleh. Kita memang tak boleh ubah pasangan kita. Sebenarnya walaupun orang kata insya-Allah nanti dah kahwin dia akan berubah selalunya. Bila dah ada anak dia akan berubah. Tak boleh. Dia macam ni lah. Hati ni kan milik Allah. Allah je yang boleh bagi hidayah pada. Bukan kita boleh bagi hidayah. Tapi pengalaman saya, ramai wanita yang ubah diri dia. Dia berubah menjadi yang SMS tadi tu lah. Lama-lama suami dia pun jadi menghargai dia balik. Kan? Sebab manusia, macam you lah. Apa you rasa kalau orang terima kasih pada you hari-hari? Adakah you nak marah I? Mesti tak kan? Katalah I appreciate you hari-hari. I minta maaf dengan you hari-hari. Adakah you akan masam muka dengan I? Of course tak. Of course you akan bagi balik. Abang pun sama kan? Normal manusia macam tu. So itu yang dikatakan bila kita berubah, orang sekeliling kita juga berubah. Okey, macam mana dengan konsep persahabatan pula? Mungkin kita boleh selitkan sikit apa yang telah kita bincangkan, tapi saya rasa itu more kepada pasangan rumah tangga apa semua dengan diorang ada momen-momen mereka tersendiri. Dan momen-momen tersebut tak mungkin kita kongsi dengan sahabat. Especially macam saya dengan Muaz, lelaki dengan lelaki. So ada tak cara-cara untuk memperbaiki hubungan di antara kawan? Sebab kadang-kadang kita bersekolah kat Penang. Sekarang ni kita duduk KL. Dan sayang jauh dah kan. Kita pernah best friend dulu. Tapi bila dah jauh ni dah hilang dah best friend kita tu. Biasa kawan ni, kalau hubungan kawan ni yang jadi rapat ni adalah bila ada saling memerlukan. Ramai orang dia rasa macam asyik nak dia je dapat sesuatu dari kawan dia. Tapi dia tak memberi. So perlu ada give and take dalam hubungan tu, memerlukan barulah hubungan tu ni. Ramai orang hubungan dia dah tak jadi rapat sebab sebelah pihak je mengambil. Asyik kau datang ke aku mengadu je negatif je. Aku je yang kena ambil kau. Contohnya. Aku je kena ambil kau. Kan? So kalau you rasa you yang banyak mengambil sesuatu dalam berhubungan, you start tanya dengan kawan you, apa yang aku boleh bantu kau? I'm ready to help you. Aku boleh nak tolong kau apa semua. Beritahulah. Kan, tanya apa yang aku boleh bantu. Kalau apa-apa hal aku ada belakang kau macam tu. So hubungan perlu ada dua belah pihak. Dan ada satu keratan telah menarik perhatian saya dengan dalam Twitter tak silap saya. Dia kata mak saya selalu pesan dia kahwin lambat. Janji kahwin dengan orang yang sesuai, lebih kurang macam tu. Maknanya biar lambat jangan salah. So apa pendapat Diana tentang perkara ni? Jangan lambat salah. Sebab lambat kadang-kadang 40 tahun, 45, 50. Tu dah lama sangat dah tu, lambat kan? Dah salah dah tu. Kan? Pada saya lah, kalau nak cari orang yang perfect, of course kita nak cari yang terbaik. Tetapi kena faham, mana ada manusia yang sempurna. Kita pun tak sempurna, saya pun tak sempurna, kan? Tapi bagaimana kita nak mensyukuri, fokus kepada apa yang baik berbanding dengan fokus pada yang kita tak berapa baik lah. Kan? Mana ada manusia yang sempurna? Kan? Tak ada. Sedangkan Nabi yang sempurna pun orang tak suka juga. Orang kutuk juga. Kan? Jadi dalam pada mencari kesempurnaan, of course sebelum kahwin you nak cari kesempurnaan. Tapi ingat, tidak ada orang yang sempurna sepenuhnya. Jadi mungkin Diana di kesempatan ini tips untuk mereka yang hubungan jarak jauh ni, bagi mereka yang berkahwin, bagi keluarga dan juga sahabat. Okey, pada saya lah kan, penting sangat ada komunikasi yang jelas, komunikasi yang betul, bukan komunikasi yang menyakitkan. Ramai orang rasa macam, alah aku cakap je, tapi kata-kata you sangat berbisa. Sebab ada kajian menunjukkan kata-kata yang berbisa ni boleh mengecikkan otak manusia.
Serius? Yes, correct. Dia bagi emotional abuse dengan kata-kata. Okey. Sebab tu kena saya selalu highlight pasal benda ni. Kalau saya selalu cakap apa, naga berapi. Sebab tu suami kau menjauh. Sebab kau naga berapi. Something like that lah. So perlu belajar cara berkomunikasi yang betul. Sebab itu saya buat education tentang kembalibercinta.com. Kelas secara percuma je untuk wanita belajar bagaimana untuk berkomunikasi yang sihat. Bagaimana untuk menyampaikan tak puas hati, apa yang you nak, macam mana you nak dapat apa you nak daripada pasangan you dengan cara yang sihat. Okey. Jadi 3 perkara yang boleh kita sentiasa sebut dan juga 3 perkara yang kita kena elak dalam perhubungan ni. 3 perkataan yang simple. Okey. Jangan bersangka-sangka. Okey. Jangan mengkritik. Okey, jangan berdiam diri. Wah, itu kalau perbuatan. Maknanya don'ts. Tapi sebagai seorang lelaki ataupun wanita, 3 perkataan yang Diana rasa sesuai untuk kita sering ucapkan. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Maaf. Sayang. Yes. SMS tadi. Yes, SMS tadi. Kita dah beritahu, kita dah kupas kan SMS. Itu antara 3 benda. Dan sebenarnya apa yang telah diceritakan oleh Diana ni memang telah tertulis pun dalam Quran. Betul sebenarnya. Cuma cara kita nak execute benda itu kita kena ikut zaman ni lah. Okey. Betul. Alright. Jadi sekali lagi Diana, kalau ada orang yang ada masalah mungkin nak berjumpa ataupun nak berborak. Sebenarnya boleh je pergi dekat Facebook saya Diana Tahir ataupun terus kembalibercinta.com. Kita ada kelas online dalam Facebook. Zaman sekarang ni kan tak boleh berkumpul. Betul. So online. Dalam tu kita dah 30,000 orang dah join kita punya kelas online kita. Semua ada macam-macam masalah. Macam-macam masalah perhubungan ni kembalibercinta.com. Kadang-kadang tak ada masalah pun tapi nak go to the next level lah macam tu. Alright. Betul. Terima kasih kepada Diana sebagai pakar perhubungan dan keintiman kerana sudi berkongsikan cerita dan juga pengalaman beliau kepada kita semua. Dan insya-Allah kepada penonton-penonton juga ambil inisiatif ni untuk ke website ataupun ke Facebook beliau, dan kalau ada masalah di situlah di mana anda boleh mendapatkan masalah. Alright, 20 tahun ke 15 tahun ke 30 tahun kita kena hari-hari bercinta, kembali bercinta. Salah satu caranya, jom kita tengok wayang. Dah 20 tahun kita tak tengok wayang, bang. Bila nak bawa saya tengok wayang? Jom. Lamanya tak tengok wayang. Kami dah berikan antara filem-filem yang ada. Jadi jarak jauh kadang-kadang tengok wayang ni pun boleh menjadi salah satu. Janganlah buka Skype ke video call sambil tengok wayang. Tak boleh, benda tu tangkap. Mana boleh tangkap, kena denda. Tak boleh lah. Bayar seorang 2 orang tengok. Tu belum kawan-kawan kat belakang lagi. Sebab nak bagi tahu, ya, I tengok wayang seorang-seorang ni, nampak I seorang je. Tapi dia kiri kanan, dia tak ujung ni. Okey, kena berhati-hati. Dan sekali lagi, SMS, saya suka dengan SMS tadi. Sayang, maaf dan juga syukur. Dan syukur. Kan? Dan bila saya tengok ada satu couple ni, kan kita cerita pasal perhubungan jarak jauh kan. Saya rasa dia pun jarak jauh juga. Dari segi umur? Dari segi umur, satu. Daripada segi mungkin daripada professionality, mesti jauh-jauh. Takkan selalu bersama kan? Betul. Tapi diorang memang nampak satu sweet couple lah. Iyalah. Kalau kita sebut mengenai Dayang dan juga Hil Husaini. dengan lagu yang sebelum ini memenangi AJL juga, Haram. Haram. Okey. Kan? Lagu ni menjadikan mereka sekarang antara pasangan macam nampak serasi bersama lah. Betul lah, nampak sweet lah bila diorang bersama ni kan. Dan ada satu sesi interview di mana diorang bergurau satu sama lain. Dayang telah mengeluarkan satu perkataan yang cute. So perkataan cute tu memang diorang punya peminat-peminat, netizen-netizen memang suka sangat tengok bila, dan diorang rasa macam sweetnya couple ni. Geramnya diorang ni. Kan? Okey, jadi kita tengoklah macam mana. Sebab bila ditanya adakah mereka bercinta, tidak. Mereka tak ada mengaku mereka ni bercinta dan tidak menafikan yang mereka tak bercinta. Jadi sebab itulah pembedaan. Dia macam beri persoalan je. Persoalan. Dia tak ada kata, korang bercinta. Dia tak ada kata, tak. Korang ni bercinta. Pun dia kata tak juga. Wow. Nampak Kan? Alright. Dan kita akan bersama dengan Bittersweet selepas ini. Lagi. Tapi sekarang ini kita nak ceritakan kepada anda semua tentang apa yang saya cerita tadi tentang Dayang dan juga Hil Husaini. Ini kita nak tunjuk anda video yang saya katakan tadi. Video sweet moment. Cuteness overload. Sweet moment. Pasangan duet. Bongo. Sorry. It's okay. Kan itulah dia, kalau tengah bercinta apa saja perkataan yang disebut akan jadi sweet. Yes. Berbeza kalau tengah bergaduh, kau sebut macam tu bertumbuk. Itu je ceritanya. Tapi kita doakan yang terbaik lah untuk mereka. Bila bergaduh cakap oi pun menjadi masalah. Itu punca dia memang akan ada perbezaan. Akan tetapi itu antara sweet couple sekarang ni yang orang suka tengok, suara sama-sama sedap. Tak salah diorang bercinta pun sebab diorang dua single.
Dua-dua single. Dua-dua single? Tak, maksudnya tak ada tak ada pasangan lah. Dan sekarang ni apa kata kita akan berhibur bersama dengan kumpulan yang akan bersama dengan kita sebentar lagi. Kejap lagi. Dan band ni memang saya minat. Dulu dia orang famous macam saya kan. Saya first suka dia orang ni. Sebab apa? Lagu Kucing Hitam. Kucing Hitam. Yeah. Tapi kalau kita tengok diorang ni memang sweet together. Diorang je. Okey. Itu kita akan jumpa dia orang sebentar lagi dan sekarang ni kita rehat dulu. Gambarkan saatnya ku menitiskan air mata hanya kerana diriku. Ingin ku jernihkan segalanya. Kehidupan yang membinasakan. Waktunya masih belum terlewat untuk aku mengubahkan haluan hidupku ini yang pernah salah. Jendela bayanganku hampir-hampir hilang. Telah ku gambarkan saatnya ku menitiskan air mata hanya kerana diriku. Ingin ku jernihkan segalanya. Yang membinasakan. Waktunya masih belum terlewat untuk ku insafkan diri ini. Alright, bittersweet guys. Bittersweet. So, lama kita tak jumpa diorang ni. Tak pakai sanitizer lah. Sekarang semua memang macam tu je. Kita kena make sure. Nah. Tadi dah salam kan? Saya kena pakai ni. Okay. Okay, Muaz. Tapi kalau macam ni leceh juga. Mike. Saya rasa benda-benda macam ni kita boleh buat duit. Upah seorang kita bayar, pergi kat orang kahwin, dia ni pegang ni je. Dah salam. Dah ambil. Pandai macam tu. Okey, sekarang ni kita nak cerita tentang Bittersweet yang dahulu mereka dikenali dengan player-player mereka yang ada di belakang dan sekarang ini mereka tinggal berdua sahaja. So, nama Bittersweet tetap dikekalkan. Jadi kita nak tanya, kenapa? Sebab Bittersweet is kita orang dua. Yang asal daripada tahun 2004? Oh tak, itu Harry lah. Harry, okey. So, kita mengalami proses di mana kita tukar line up. Bukan tukar line up lah, kita ada dua daripada line up asal kita orang, keluar. So,
bagi kita orang no point kot nak tukar. Sebab benda nama tu dah kuat, orang dah kenal. Kita dah usaha cukup kuat untuk nama untuk tu. Tahun ni kita dah 15 tahun. 15 tahun kan. Jadi memang sekarang ni korang bergerak berdua, yes. Berdua ya. Dan selain dari itu juga kalau kita tengok okey selepas 15 tahun bagaimana dari segi perubahan industri muzik, sebab sekarang ni ramai artis baru dan kalau kita tengok dalam muzik underground pun tak pernah mati. Ada je muzik-muzik yang baru kan. Dia ada satu period tu dia agak slow sekejap. Tapi sekarang ni lately dalam the past 2 years, 3 years ni kita dah nampak yang band independent dah mula keluar. Banyak band baru yang bagus-bagus. So bagi kita orang benda tu healthy lah untuk Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2000 kan masa tu lagi tengah mengancam kan 2006 masa tu lagi tengah mengancam kan daripada yang apa yang Fizan mention tadi kan. So mungkin ada tak macam mana yang boleh disuarakan kepada orang-orang di luar sana tu untuk kembalikan lagi benda tu? Mungkin ada cara ke ataupun we have to go through with it? Sebenarnya berpusing ke? Ya, dia sebenarnya muzik ni cycle. Dia tak tahulah, dia ada teori mengatakan dalam setiap 10 tahun. Okey. So dulu 2006 sekarang dah ni. 2020. So dia sebenarnya banyak lebih kepada community lah. Community. Kalau band banyak, organizer tak ada, show tak ada pun tak guna juga kan. So okey. Sekarang ni pun banyak juga organizer-organizer independen yang berani labur duit buat gig. So cuma sekarang banyak kelebihan untuk band-band baru sebab kalau pada masa zaman 2006 kita cuma ada MySpace, Facebook, masa tu untuk YouTube pun tak semua orang dengan YouTube. Okey, jadi dah 15 tahun dengan ceritanya akan ada tour yang akan dibuat khusus kepada peminat-peminat daripada dulu sampai sekarang. Yes, betul. Dan tour-tour ini dia consume daripada Penang, Johor, Ipoh dan juga Kuala Lumpur. Jadi kita nak tahu kepada peminat-peminat Bittersweet di luar sana apa yang mereka bakal saksikan pada hari Racun Dunia Tour. Silakan Adi. Zizan. Kita ada surprise lah. Banyak surprise. Kita ada banyak surprise. So nak cakap sekarang pun rasanya kita announce je. So kita akan bawa balik penyanyi lama. Okey. So featuring dengan Bittersweet yang sekarang ni untuk beberapa lagu. Okey. So, benda ni kita dah try pujuk banyak kali dah. Cuma kali ni dia bersetuju dan yang Ipoh ni dia yang organize. Okey. So dia nantikan benda yang rare yang jarang boleh dapat lah saya rasa. Betul. Cuma kelebihan di Kuala Lumpur finale kita akan ada mini orkestra. Wow. Weh, serius? Di Kuala Lumpur? Di Kuala Lumpur. Sahaja. Kita akan so antara dua venue ni dia ada sedikit special dia lah. Setiap venue tu ada special dia. So macam Johor kita adalah venue first kali antara venue first kali yang masa aku join Bittersweet. Penang pula kita buat macam style gig, very intimate. Zaman-zaman dulu macam yeah, betul. And then Ipoh, which is the previous vocalist lah. And then kalau misalnya kita sambutannya okey, kita akan bawa dia juga ke KL dengan 2 jam set with orchestra. Yes, maknanya kepada peminat-peminat di luar sana, anda boleh menghadiri ke semua venue dan anda boleh menyaksikan setiap venue itu dengan persembahan-persembahan yang berbeza. Itu yang paling penting. Alright, sekali lagi update boleh pergi ke Facebook atau Instagram? Yes, boleh follow kita orang dekat Instagram, Sweet Beat dan juga Facebook, Bittersweet. Dan boleh layar ke www.tixorama tixorama.com untuk mengetahui lebih lanjut lah info ni. Alright. Jadi terima kasih sekali lagi Bittersweet. Untuk anda semua jangan lupa untuk datang memberikan sokongan dan terima kasih yang bersama dengan kami dari awal tadi sampailah sekarang ya. Dan terima kasih kepada tetamu-tetamu semua dan sekarang ini kita akan bersama dengan Bittersweet iaitu Racun Dunia. Terimalah. Melihat dirimu kawan, ku teringat tentang masa itu. Kau mengejar mimpi yang palsu, mengharap kau kembali padaku. Apakah ini semua permainan racun dunia? Hanya kau yang tahu di hatiku. Ku teringat dirimu kawan, terbuka
diriku jauh di hatiku. Kau dibuat mimpi yang baru, akhirnya kau pergi dariku. Apakah ini semua sebuah racun dunia? Hanya kau yang tahu, di hatiku terpancar berjuta harapan. Senyumanmu mempesona, jiwa ragaku bergelora. Diriku tak ingin berkata, kau yang satu, cita rasa telah berbeza. Hilang ragu curiga, diriku tak ingin berkata, kau yang satu. Teringat dirimu kawan, teringat tentang masa itu. Kau dibuat mimpi yang palsu, akhirnya kau pergi dariku. Apakah ini semua sandiwara racun dunia? Hanya kau yang tahu, di hatiku terpancar berjuta harapan. Senyumanmu mempesona, jiwa ragaku bergelora. Diriku tak ingin berkata, kau yang satu, cita rasa telah berbeza. Hilang ragu curiga.